Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada petang ini sekali lagi kita sama-sama dapat berada dalam majlis ilmu. Kita berada pada majlis ilmu yang berkisarkan tentang tadabbur Al-Quran, iaitu tadabbur 22 surah lazim. Surah lazim yang kita akan beri tumpuan pada petang ini adalah suratul zalzalah. Suratul zalzalah. Surah al-zalzalah. Mengapa kita mempelajari tentang suratul zalzalah pada petang ini? Jawapannya adalah pada minggu lepas dan pada 2 minggu lepas kita telah membincangkan tentang suratul ma'un. Suratul ma'un, al-ma'un, ara'aital ladzi yukazzibu bidin. Surah tersebut kita telah pun mengetahui bahawa punca pada sikap manusia yang mengabaikan anak yatim, yang tidak mempedulikan tentang makanan orang miskin, tidak mengerjakan solat dengan sempurna, mengabaikan solat. Kita juga belajar dalam suratul Ma'un, ada manusia yang ia melakukan amal solatnya semata-mata kerana Allah, dan ada juga manusia yang tidak mahu menolong orang lain. Jadi, kenapa ada sikap manusia seperti itu? Dalam suratul Ma'un, kita telah mengetahui pada ayat yang pertama, sebab dan musababnya adalah kerana tidak mempercayai akan adanya hari pembalasan amal. Tidak percaya tentang amal kebaikan yang dilakukan. Oleh kerana sebab utama itu pada suratul Ma'un, maka pada petang ini kita memilih untuk mempelajari surah Al-Zalzalah. Walaupun kita pendekatan yang kita gunakan, kita tidak mempelajari surah-surah lazim, surah-surah pendek ini mengikut susunan di dalam Al-Quran. Kita tak belajar tentang lepas surah Al-Ma'un, kita tak belajar ikut susunan surah, tapi kita belajar menyambung isu, topik ataupun tema yang telah kita belajar pada minggu lepas. Jadi pada minggu lepas isu besarnya adalah pada mempercayai hari kiamat. Maka pada petang ini mari kita sama-sama membentang, mempelajari tentang bagaimanakah hari kiamat itu boleh berlaku dan bagaimanakah situasinya, dan apabila akhirat itu berlaku, apakah perkara yang besar yang akan berlaku kepada manusia. Itulah justifikasi
mengapa kita memilih untuk mempelajari suratul Zalzalah. Untuk pengisian pada petang ini, suratul Zalzalah, kita akan merujuk kepada dua nota. Nota yang pertama, nota dalam bentuk Word. Bukan dalam PowerPoint. Ni Word. So, tak nampak tak nota yang saya paparkan ni? Tadabbur suratul Zalzalah. Nampak tak? Ke tak nampak? Mohon maklum balas tuan-tuan dan perempuan. Nampak. Nampak ada Ustaz. Nampak nota tu. Alhamdulillah. Okey. Kita akan gunakan nota yang telah diedarkan pada minggu lepas. Ni suratul Zalah. Ini kita panggil dalam Word. Yang telah kita PDF-kan. Okey. Ini merupakan nota yang lama juga. Kan? Ada berapa muka surat ni? Lebih kurang ada dalam 15 halaman bercetak. Dan kita juga akan menggunakan satu lagi nota dalam bentuk PowerPoint yang ada diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. So kita akan pakai nota yang satu lagi yang ini. Nota dalam bentuk PowerPoint yang telah di-PDF-kan. Macam mana nak dapatkan nota? Seperti biasa, tuan-tuan dan perempuan akan diberitahu tentang link Google Drive yang menyenaraikan nota-nota yang kita pelajari. Jadi, boleh ambil di ruangan chat ataupun di ruangan komen di FB. Ya, ambil nota tersebut sebagai panduan ringkaslah. Tidaklah terperinci. Jadi saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kelemahan pada nota yang disediakan. So kita akan buat silang rujuk. Sebenarnya tak ada banyak perbezaan pun. Cuma perbezaan dia ada beberapa maklumat yang ada penambahan pada dua-dua nota tu lah. So kita akan guna dua-dua tu. InsyaAllah. Okey, jadi itu pendekatan yang kita akan gunakan sepanjang kita mempelajari suratul Zalzalah. Baik, kita terus kepada pengenalan suratul Zalzalah. Okey, kita terus kepada pengenalan suratul Zalzalah. Okey, kalau kita rujuk dalam nota, kita sedia maklumlah pengenalan surah Zalzalah tu ayat dia berapa, surah ini kategori apa, kita sudah sedia maklum. Ayat dia ada 8. Suratul Zalzalah, surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, maknanya surah Makkiyah. Okay. Sekarang kita pergi kepada tujuan ataupun tema bagi suratul Zalzalah. Kalau di dalam nota bentuk Word yang di PDF-kan tu, saya hanya nyatakan satu saja tema ataupun tujuan surah. Okey, kalau tengok dekat yang Word ni, okey, ada satu saja tema ataupun tujuan bagi surah ini. Okey, tetapi ada dua tema lain. Ada dua tujuan lain yang sebenarnya sama saja. Cuma kita nak lihat apa bentuk tema yang dicadangkan. Okey. Kita terus pergi kepada yang PowerPoint itulah, mudah untuk saya membuat rujukan. Okey, kita tengok di sini. Okey, tujuan kalau kita lihat kepada yang ada dalam nota yang satu lagi tu, tujuan suratul Zalzalah ataupun tema bagi suratul Zalzalah adalah 8 ayat surah Zalzalah yang kita akan pelajari pada petang ini. Kita dah hafal pun ayat ni, maka suratul Zalzalah ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada kita bahawasanya di hari akhirat nanti, kalau Allah hisab,
Kalau Allah buat perhitungan amal, kalau Allah buat soal jawab tentang amal-amal yang kita lakukan, ia akan dilakukan dengan penuh ketelitian. Sangat teliti. Okey, jelas. Itu tema yang pertama. Yang saya ambil maklumat ni dalam kitab Awwalu Marrah At-Tadabbur Quran. Kitab ni ada terjemahan ni juga. Okey, maksudnya kita nak belajar 8 ayat ni sebenarnya isi penting dia pada 8 ayat ni dia nak cerita tentang ketelitian penghisapan di hari akhirat. Maknanya dia kaitan dengan hisap amal, itu sudah pasti. Okey, itu sudah pasti. Tetapi cara Allah nak audit amal kita, Allah nak hisap amal kita, dilakukan dengan penuh ketelitian. Macam mana bentuk telitinya? Nanti kalau kita tengok pada ayat nombor 7 dengan ayat nombor 8, telitinya Allah hisap amal ni, kita akan jumpa perkataan zarrah. Kita akan jumpa 2 kali perkataan zarrah, zarrah. Nanti kita akan ulas tentang perbahasan para sarjana tentang makna zarrah. Okey, yang pasti zarrah ni dia sangat kecil. Jadi mana-mana amal, sama ada dia baik ke, dia buruk ke, dan jika ia kecil, kan, mungkin kita tak perasan, mungkin orang tak nampak, tetapi bagi Allah, ia tetap akan dihisap di hari akhirat. Maka itulah tema bagi 8 ayat dalam surah Az-Zalzalah. Walaupun kita tak memasuki lagi ayat yang pertama, tapi kalau belajar tujuan ni, sebenarnya itulah objektif. Kita belajar tadabbur bagi setiap surah. Tahu tujuan, selesai. Tapi untuk penghayatan lagi, untuk menambahkan lagi maklumat tersebut, maka kita kena ikuti satu persatu bagi setiap ayat. Okey. Kita tengok cadangan yang kedua yang saya ambil dalam kitab Nazamud Durar yang dikarang oleh Al-Imam Al-Biqai rahimahullahu ta'ala alaih. Ini di antara kitab klasik. Klasik ni maksudnya kitab turas yang lama-lama, di antara yang awal-awal dulu. Okey, dalam kitab Nazamud Durar, Al-Imam Al-Biqai mencadangkan pada suratul Zalzalah ni sebenarnya nak menceritakan tentang perkara apa? Allah Ta'ala nak menyingkap, nak menzahirkan segala perkara. Segala perkara dekat sini yang merujuk kepada apa yang kita buat kat muka bumi ni. Apa yang kita buat. Percakapan, perbuatan, segala perkara akan disingkapkan, akan dibongkarkan, akan ditunjukkan. Ini lebih kurang sama macam yang tadi kan. Cuma dia ayat tu salah pada olahan ayat tadi. Okey, maksudnya tujuan dia adalah tentang apa? Tentang balasan amal, penghisapan amal. Allah akan bongkarkan. Okey, jelas tentang cadangan yang kedua lebih kurang sama saja. Okey, kita tengok satu lagi. Okey, yang ini saya ambil, saya rujuk dalam kitab Dilalatul Asma'is Suwaril Quraniyah yang dikarang oleh Dr. Ali Hassan Arfan. Beliau mengatakan suratul Zalzalah ini adalah surah yang akan surah ini tujuan dia nak bagi tahu kepada kita bahawasanya bumi ini akan terasa goncangan dia. Dan bukan bumi saja, hati manusia itu akan tergoncang. Disebabkan apa? Disebabkan hari kiamat.
Maknanya dia fokus kepada hari kiamat. Kenapa hari kiamat itu akan menggoncangkan dunia ini, mengoncangkan bumi ini dan juga memberikan ketakutan kepada hati-hati manusia. Kenapa? Sebab apabila dah berlaku kiamat, apa yang akan jadi kepada manusia? Kan, manusia berada dalam keadaan ketakutan. Sebab apa? Sebab ni dah kiamat. Kiamat itu apa yang akan berlaku? Adanya penghisapan amal. Maka ketiga-tiga cadangan ini ia saling menyokong antara satu sama lain. Okey, jelas. Untuk lebih mudah faham lagi, mudahnya begini je. Kalau kita tengok ayat 1 sampai ayat 8, semua cerita pasal hari kiamat. Bermula ayat 1, sampailah nak pergi kepada ayat 8. Allah Ta'ala cerita tentang permulaan kiamat dan apa yang berlaku pada hari kiamat. Maknanya, ia berkaitan dengan hari kiamat. So, moga-moga 8 ayat pada petang ini, jika kita sempat belajar 8 ayat, kita semua dapat menjadi manusia yang lebih baik, tidak seperti manusia yang Allah Ta'ala telah janjikan kebinasaan seperti mana dalam surah Al-Ma'un. Nanti siapa-siapa yang dia mati seperti watak dalam suratul Ma'un, nanti mereka inilah yang menyebabkan hati-hatinya akan bergoncang dengan keras. Nanti Allah Ta'ala akan singkap dan zahirkan berapa kali, berapa kerap engkau abaikan anak yatim. Berapa banyak makanan-makanan orang yatim yang kau tak ambil peduli. Macam mana solat-solat yang kau lakukan ke muka bumi. Semuanya akan disingkap dan dizahirkan. Apabila Allah singkap dan Allah zahirkan, maka kita semua akan dapati amal-amal itu akan diteliti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat. Okey, dah dapat tujuan bagi suratul Zalzalah. Okey, kita terus pergi kepada tafsiran ayat. Tapi sebelum pergi kepada tafsiran ayat, ada kelebihan surah Zalzalah ni. Kelebihan dekat mana? Okey. Kelebihan dia, kita tengok satu lagi nota. Okey, nama ni tak apalah, kita tak boleh baca tentang nama surah tu. Okey, kita tengok kelebihan suratul Zalzalah. Suratul Zalzalah ni dia ada kelebihan dia yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah yang menyebutkan tentang kelebihan suratul Zalzalah. Okey, lihat nota yang dalam bentuk word. Okey, ada dua hadis. Kita terus kepada hadis yang pertama, tapi kita ringkaskanlah sebab kelebihan ni dia sangat mudah nak faham. Kalau baca, insya-Allah boleh faham. Okey. Dalam hadis ni, kalau dalam nota tu dia muka surat nombor 3 ya. Okey. Ada seorang lelaki kata Abdullah bin Amr al-Aus radhiyallahu anhuma, dia kata ada seorang lelaki dia datang jumpa Nabi. Lalu lelaki tu jumpa Nabi, dia minta Nabi SAW ajarkan untuk dia sesuatu. Maka Nabi katalah pada dia, bacalah 3 surah yang bermula dengan huruf alif lam ra. Lepas tu lelaki tu jawab. Dia kata apa? Dia kata umurku dah lanjut, dah tua, dia kata. Hatiku pula sudah keras
sudah keras, lidahku pula sudah kaku. Sebab surah Al-Imran ni panjang-panjang, ayatnya banyak. Jadi yang bermula dengan alif lam ra. Jadi lelaki ni dia nak minta cadangan lain. Ada tak surah lain? Dia cakaplah tentang sebab kalau Nabi suruh kan, so tindakannya tidak boleh diabaikan. Maka dia mengusulkan, dia kata aku dah tua, nak baca surah panjang-panjang ni, hati pula sudah keras, lidahku pula sudah kaku. Lepas tu Nabi kata, kalau macam tu Nabi kata, bacalah pula surah yang bermula dengan Hawamim. Surah bermula dengan Hamim, Hamim. Laki tu jawab macam jawapan pertama. Nabi kata lagi, bacalah 3 surah yang bermula dengan tasbih. Macam surah Al-Isra' ke, suratul Jum'ah ke, ada perkataan tasbih kan. Laki tu jawab sama macam alasan pertama. Lepas tu Nabi kata, lepas tu dia cakap, ya Rasulullah. Dia minta cadangan lain. Tapi Nabi layan pakcik ni. Nabi layan pakcik ni. Kan? Mula-mula tanya, Nabi cadangkan, dia jawab kedua. Akhirnya dia cakap macam ni. Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, aqri'ni ya Rasulullah suratan jami'atan. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak engkau bacakan untuk aku satu surah yang meliputi semua itu? Ni dia punya kelebihan suratul Zalzalah. Maksud dia kata, ya Rasulullah, boleh tak engkau ajar aku bacaan dalam Quran, ayat-ayat dalam Quran yang semua maklumat yang kau cadangkan dalam surah Al-Lam, ada alif lam ra tu ke, yang ada tasbih ke, yang ada Hamim. Sebab surah Hamim ni surah yang banyak berkisahkan akidah. Maksudnya dia kata, ada tak satu surah yang dia kumpul semua maklumat yang ada pada surah bermula alif lam ra, bermula surah Hamim depan dia, yang bermula dengan surah yang berbentuk bunyi depan tu ada perkataan tasbih. Dia minta Nabi macam tu. Lepas tu Nabi pun bacakan untuk dia. Nabi bacalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nabi baca 8 ayat surah Zalzalah. Lepas tu laki cakap apa? Setelah selesai, laki tu berkata, demi yang mengutuskan engkau dengan kebenaran, aku tidak lagi akan minta sebarang tambahan buatmu selama ni. Dia kata, okey cukup dengan surah tu, dia kata. Surah tu 8 ayat, pendek je surah tu. Tapi, surah tu ada maklumat apa? Ini jawapan dia. Satu surah yang meliputi semua itu. Sebab apa? Surah Zalzalah ni, nampak dia pendek. Tapi, dalam ayat-ayat Zalzalah ni, dia telah merangkumi tentang kehidupan manusia dan nanti di akhirat Allah nak buat apa. Okay, kita ni sebenarnya hidup ni untuk apa? Hidup ni untuk kita buat amal. Betul tak? Buat amal. Amal tu nanti hujungnya nak kena apa? Nak kena dihisap oleh Allah. Jadi surah Zalzalah ni, surah dia pendek, ringkas, tapi padat. Apabila laki ni dapat jawapan dari Nabi ni, nak Nabi bacakan ayat tu, maka laki tu kata cukup dengan ayat ni, lepas tu laki tu pergi. Nabi cakap apa kepada lelaki tu? Nabi kata, aflaha arwail. Ada berkata, aflaha arwaijil. Aflaha arwaijil. Nabi kata, beruntung laki tu. Beruntung laki tu. Maksudnya, kalau dia baca surah Al-Zalzalah, dia bertindak seperti mana maklumat dalam suratul Zalzalah, kan? Maka lelaki itu dia beruntung. Dia beruntung. Nabi kata. Jadi, kelebihan surah tu kat mana? Suratul Zalzalah ni sebenarnya kelebihan dia pada apa tahu? Surah yang pendek, ringkas, tapi dia padat.
dia meliputi semua perkara. Okay. Ayat core dia dekat mana? Ayat 7 dengan ayat 8. Nanti kita akan belajar. Kemudian ada hadis yang kedua, tapi hadis yang kedua ni ada perbincangan juga di kalangan para ulama tentang hadis ni. Kalau ikut Imam Tirmizi, dia kata hadis ni adalah hadis hasan. Ada juga ulama hadis yang membaifkan hadis ni. Okay, kita tengok dari sudut makna hadis ni apa. Okey. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada kisah seorang lelaki, okey, yang dia ni Nabi tanya, kau dah kahwin ke belum? Dia jawab, belum lagi wahai Rasulullah. Dia jawab, kenapa dia tak kahwin? Dia kata, aku tak ada apa-apa nak berkahwin. Kan sebab kahwin ni kena bayar mahar. Lalu Nabi tanya, bukankah kau boleh baca Qul Huwallahu Ahad? Lelaki tu kata, ya, sudah pasti. Nabi kata, Qul Huwallahu Ahad, dia dah 1/3 Al-Quran. Kita sedia maklum kan kelebihan suratul Ahad. Surah Qul Huwallahu Ahad tu, kelebihan dia merangkumi 1/3 Quran. Cuma 1/3 Quran itu telah kita jelaskan pada tadabbur surah Al-Ikhlas. Okey, maksud 1/3 Al-Quran surah Al-Ikhlas itu bukanlah hanya pada makna baca sekali dapat pahala seperti 10 juzuk. Tetapi ada makna yang lain bagi 1/3 suratul Al-Ikhlas. Okey. Kemudian Nabi tanya lagi, bukankah engkau memiliki idza jaa nasrullahi wal fath? Maksudnya Nabi kata, engkau hafal surah tu kan? Kau tahu surah tu kan? Dia jawab, ya, sudah pasti. Maka Nabi kata, itu adalah 1/4 Al-Quranul Karim. Lepas tu Nabi tanya lagi, bukankah kau memiliki Qul ya ayyuhal kafirun? Sahabat tu menjawab, ya, sudah pasti. Maka Nabi kata, itulah 1/4 Al-Quran. Okey. Nabi tanya lagi kepada dia, bukankah engkau memiliki idza zulzilatil ardu zilzalaha? Sahabat tu menjawab, ya. Maka Nabi kata, itu merupakan 1/4 Al-Quranul Karim. Lepas tu Nabi kata, pergilah berkahwin, kata Nabi. Jelas tak maksud dia? Maksud dia, kalau orang dahulu, mereka kalau tidak ada barang untuk dijadikan sebagai mahar, maka maharnya adalah boleh pada mengajar ayat-ayat Al-Quranul Karim kepada isterinya itu. Di banyak kisah para sahabat yang susah hidup mereka, nak kahwin pun susah. Tapi ini juga boleh dijadikan sebagai mahar. Boleh, kita kata, saya tak nak mahu mahar RM300, tapi saya mahu maharnya, kalau kita sebagai wali, kamu kena hafal 30 juzuk Al-Quranul Karim. Itulah maharnya. Contoh. Tapi kalau tak boleh juga, suruh dia hafal surah-surah ni. Contohlah. Okey. Hafal surah hafal surah Al-Ikhlas. Hafal surah idza jaa nasrullahi wal fath. Hafal surah Qul ya ayyuhal kafirun. Hafallah surah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tapi jangan suruh dia hafal je. Bersama dengan terjemahannya dan pengajaran ayat. Kalau kamu boleh hafal, pakcik terima kamu sebagai menantu pakcik. Kan? Alhamdulillah. Sebab sekarang, kan, kadang-kadang orang zaman sekarang nak kahwin pun susah. Sebab apa? Orang Melayu ni banyak pula dia punya adat-adatnya, sampai nak kena ada hantaran dan sebagainya. Tetapi dalam Islam yang wajibnya adalah pada maharnya. Okey. Ini contohlah. Okey. Kita terus pergi kepada perkara yang penting, kita nak tadabbur ayat dia. Okey. Saya akan gunakan nota dalam bentuk PowerPoint. Maklumat tu sama saja dalam nota yang ada.
Okey, untuk memudahkan saya membuat pembentangan memang elok guna PowerPoint lah. Okey, kita pergi kepada ayat nombor 1. Okey, ayat nombor 1, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Okey. Idza bermakna apabila. Zulzilati digoncangkan. Apabila digoncangkan. Digoncangkan apa? Al-ardu, iaitu bumi. Macam mana bentuk goncangan tu? Zilzalaha, dengan goncangannya, maksud dekat sini, maksudnya digoncang dengan goncangan yang kuat. Diulang 2 kali perkataan goncangan. Zilzalati, dah jumpa sekali. Ulang lagi, zilzalaha. Jika ada bentuk pengulangan seperti ini, okey, ia membawa maksud goncang dekat sini kita dah jumpa. Kan, zilzalah jumpa goncang. Tapi diulang sekali lagi goncang, jumpa dari perkataan zilza, jumpa 2 kali kan, zilza. Ni pun ada zulzilat, samalah. Dalam. Zilzal. Diulang 2 kali. Ini bermakna goncangan di sini bukan goncangan yang biasa-biasa. Sebab dia ada menyebut 2 kali goncangan. Nak menunjukkan bukanlah goncangan tu bumi ni bergoncang 2 kali. Maksudnya sekali pertama goncang, lepas tu goncang lagi. Tak. Pengulangan buat kali yang kedua ini, dia mengukuhkan lagi tentang bentuk goncangan itu. Maknanya bumi ni, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat kuat. Kenapa kita boleh kata dia kuat? Yang memang dalam banyak-banyak goncangan bumi ni pernah bergoncang, pernah bergoyang, bergoncang ni, yang sebenar-benar goncangan dia apabila ayat pertama ni. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maksudnya selama mana belum sampai lagi ayat 1 ni, maksudnya belum sampai lagi kiamat, bumi kita akan berlaku goncangan, tapi goncangan itu belum lagi sebenar-benar goncangan. Tapi kalau kita nak tahu goncangan yang sebenar-benar goncang, kita kena tunggu ayat 1 ini berlaku. Sebab hari kiamat belum berlaku. Tapi ayat ni sebenarnya dia cerita tentang penghujung dunia ini. Ayat 1 ni, ia merujuk kepada penghujung dunia dan awal akhirat. Sebab apa? Sebab penghujung dunia, dia akan digoncangkan. Apabila berlakunya goncangan bumi ni, dia menunjukkan dunia ni akan binasa. Binasa dia macam mana? Hancur lebur dia macam mana? Akan berlaku goncangan. Dalam erti kata lain, apabila bumi itu digoncangkan, ia memberikan maklumat permulaan hari kiamat. Jadi kalau orang tanya, apakah penutup kepada dunia ini? Ia akan digoncangkan. Maka apabila ia digoncangkan, ia merujuk kepada peristiwa berlakunya permulaan kehidupan yang sebenar di hari akhirat. Jadi, kenapa diulang 2 perkataan zilzal ni? Nak menunjukkan goncangan yang sebenar-benar goncang. Tapi dalam ni Allah tak sebut pun siapa yang goncang. Kan? Apabila tak disebut siapa yang goncang, nak menunjukkan goncangan tu sebenarnya mudah dia berlaku. Sudah pastilah Allah Ta'ala. Betul kan? Okey. Goncangan. Okey, mudah je faham ayat ni. Kalau kita baca pada ayat ni, insya-Allah kita mudah faham lah. Tapi kita ulang tadi, kenapa disebut 2 kali zalzal ni? Nak mengukuhkan tentang bentuk zulzilati.
So kalau kita jumpa kaedah dalam Al-Quran yang bentuk seperti ini, dia menunjukkan perkara itu benda yang sebenar-benar berlaku. Sebab dunia ni, kita bumi ni banyak juga goncangan. Ada banyak kali gempa bumi kan, goncang. Kita tahu kan, bumi ni dia pernah berlaku gegaran, pernah berlaku gempa bumi, tetapi itu belum lagi goncangan yang sebenar-benarnya. Goncangan yang sebenar-benarnya apabila bumi ini akan binasa, seperti mana ayat yang pertama. Okey. Dari sudut maksud kita dah faham. Tapi kita nak ulas lagi tentang kita nak pergi kepada lebih lagi kepada mengamati ayat ni. Okey, apabila Allah guna idza. Okey, dari sudut untuk tujuan utama faham ayat ni, insya-Allah kita dah faham. Tapi kita pergi kepada satu lagi maklumat tambahan. Okey, kita tengok mengapa Allah guna idza. Idza ni perkataan idza. Okey, ni ayat pertama. Jumpa idza. Okey, jom kita lihat maklumat tambahan yang boleh kita belajar. Okey, kita tengok ulasan Pak Qori Shihab dalam Taksir Al-Misbah. Okey, dalam nota tu ada. Okey, sila ambil nota yang tambahannya. Nota yang ini, maklumat ni dia tidak ada pada nota yang pertama. Kena tengok nota yang bentuk PowerPoint tu. Okey, dalam Taksir Al-Misbah, Pak Qori Shihab kata, apabila Allah guna idza di dalam Quran, ia membawa makna apa? Sesuatu yang pasti akan terjadi. Berbeza kalau Allah guna in. Tapi Allah guna idza. Apabila ni dalam Quran, dia merujuk kepada sesuatu yang pasti akan terjadi. Maknanya, ia belum lagi berlaku, tapi ia pasti akan berlaku. Itulah penerangan yang kita nak ambil. Idza, apabila, maknanya benda tu dia akan berlaku, tapi dia pasti berlaku. Benda tu akan terjadi, tapi ia menunjukkan kepada benda tu memang terjadi. Bukan kata apabila bermaksud boleh betul ke tak boleh betul. Tak. Apabila Allah guna idza pada ayat pertama seperti itu menunjuk sesuatu yang pasti akan terjadi. Jadi Pak Qori Shihab kata ayat ini mengisyaratkan kepastian akan terjadinya goncangan bumi. Idza. Dia berbeza kalau kita jumpa ayat yang bentuk in. Pernah tak jumpa perkataan ayat yang is? Dia bukan idza, yang za tu duduk dia mati. Idza qa wa idza wa id. Kalau guna in, dia telah berlaku. Kalau idza, dia akan berlaku seperti mana ayat yang pertama. Okey, itu maklumat tambahan untuk kita menghayati, sebab dari sudut fasa untuk faham ayat kita dah faham dah. Tetapi untuk datangkan lagi penghayatan, sebab kita nak tadabbur ayat, kita akan bermain dengan hati kita, kita akan bermain dengan minda kita. Jadi kita nak memperhalusi setiap perkataan tadi, kan? Lepas tu kita dalam tadabbur memang kita kena memperhalusi ayat seperti inilah. Tu tadi kita dah jumpa dah. Diulang 2 kali telah kita terang. Sekarang kita guna idza. Jadi apabila dekat sini, alhamdulillah kita dah faham. Lepas ni kalau jumpa ayat yang permulaan seperti ini, okey, kita faham. Apabila tu bermakna apa? Pasti akan terjadi. Kita tak jumpa dalam terjemahan pasti akan terjadi.
Tapi siapa yang dia faham penggunaan idza dalam Quran seperti ini, dia membawa makna pasti akan terjadi, bumi ini akan digoncangkan, bukan goncang yang biasa-biasa. Sebab pengulangan perkataan goncangan. Okay, jelas? Okey, kita tambahkan satu maklumat lain. Okey, kita buat penambahan lagi maklumat lain. Okey, begini. Ini maklumat yang mungkin tuan pernah juga dengar dan sebagainya. Okey, ini adalah maklumat tambahan, kan. Di dalam Al-Quran ada pelbagai bentuk Allah buka ayat pertama. Maksudnya dalam 114 surah di dalam Al-Quran ada 10 cara Allah Ta'ala menyebut ayat pertama. Kalau surah Fatihah, ayat pertama digunakan bentuk apa? Kalau suratul Baqarah, ayat dia mula, ayat pertama gunakan bentuk apa? Jadi, para ulama telah membuat kajian, mereka mengatakan bahawasanya cara ayat pertama bagi setiap surah di dalam Al-Quranul Karim ada 10 cara. Okey. Kalau orang tanya, ulama tu siapa? Rujuk dalam kitab apa? Antaranya, tuan rujuk dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kitab ni dah ada terjemahan dah oleh Al-Imam Suyuti. Siapa dapat memahami kitab ini, dia dapat satu ilmu yang banyak untuk dia faham Al-Quran. Kitab ni ada, maklumat tu ada dalam kitab Al-Itqan fil Ulumul Quran yang dikarang oleh Al-Hafidh Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti rahimahullahu ta'ala alaih. So, beliau kata Quran ni ada 10 cara dibuka dia. Okey, kita tengok. Cara pertama apa? Tuan-tuan kena carilah betul-betul ayat tu sendiri. Sebab saya senaraikan, kalau nak belajar maklumat ni saja, tak sempat kita nak habis surah Al-Zalzalah petang ni. Okey, 10 cara tu maksudnya macam mana? Ada 14 surah dalam Quran, Allah mulakan dengan puji-pujian. Okay, cari nanti. Puji-pujian. Ada 29 surah dalam Quran mula dengan huruf abjad. Mula dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tu Nun, Qaf, Yasin, Alif Lam Mim, ada 29 surah. Ayat pertama dia mula dengan huruf abjad. Ada 10 surah yang dimulakan dengan ya tu maksudnya seruan kan. Wahai, wahai. Ada 10 surah. 5 surah daripadanya Allah memanggil Nabi. Ya ayyuhan rasul ke. Tengok ayat dia. Ada 5 ayat dimulakan dengan memanggil manusia selain daripada Nabi. So semua sekali ada 10 bentuk seruan. Ada 23 surah yang mulakan dengan Allah nak mengkhabarkan sesuatu. Ini macam surah Al-Mu'minun yang kita sedang belajar pada setiap hari Selasa pagi. Yang kita jumpa perkataan Allah kata, Qad aflahal mu'minun. Allah mengkhabarkan apa? Allah bagi tahu telah berjaya orang-orang beriman. Itu adalah pengkhabaran. Allah nak memberitahu. Okey, ada 23 surah yang dia mulakan dalam bentuk Allah Ta'ala mengkhabarkan. 23 surah. Ada 15 surah dimulakan ayat pertama dengan sumpah. Dengan sumpah, macam kita dah belajar surah Wadduha, Wattini, Wazzaitun, Wal-Asr. Ada 15 surah
Ini dimulakan dengan sumpah. Ini kerja rumah, cari surah-surah tu. Lepas tu yang keenam, ada 7 surah dimulakan dengan syarat. Syarat itulah yang syarat tu mudah je. Syarat tu dia ada perkataan depan dia. Iza. Itulah syarat namanya. Ada 7 surah. Maksudnya ada 7 surah yang mulanya dengan iza. Iza. Jadi surah yang kita belajar ni duduk pada metod yang mana? Dia duduk pada metod ini. Syarat. Syarat tu maksud dia, kalau iza tu datang, mesti ada benda yang berlaku selepas iza. Okey. Lepas tu ada 6 surah dimulakan dengan bentuk Allah perintah. Ada 6 surah. Orang Melayu selalu sebut surah tu antaranya. Orang selalu sebut surah 3 kul. Tahu tak kul tu maksud apa? Kul tu. Kul tu maksudnya perintah. Perintah apa? Kul. Katakanlah. Allah kata. Baca. Itulah kul. Okey. Tapi ada 6 surah dimulakan dengan perintah. Kita dah belajar itu surah apa? Ya Allah gunakan bentuk perintah ayat pertamanya. Kita dah belajar surah bacalah. Bacalah tu surah apa? Iqra. Surah Al-Alaq. Yang bentuk apa? Iqra. Bacalah. Jadi surah Al-Alaq dia merupakan salah satu surah yang mula dengan perintah. Dan dalam Al-Quran ada 6 surah dimulakan dengan Allah bertanya. Dan ada 3 surah Allah mulakan dengan doa. Apa dia bentuk doa tu? Ada 3 surah. Ayat pertama ni mula dengan doa. InsyaAllah nanti kita belajar dekat surah Al-Azim. Doa apa? Doa yang, nak tahu doa apa? Surah apa? Surah dalam surah Al-Azim yang dia mulakan dengan doa. 3 surah tu ada juga pada surah Al-Azim. Yang doa tu. Wailul likulli humazatil lumazah. Doa lah tu. Tapi doa walul. Lepas tu ada satu lagi surah Al-Azim yang kita akan belajar yang Allah Ta'ala mulakan dengan doa juga. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu juga adalah doa kecelakaan. Dan ada satu surah Allah memulakan ayat pertamanya dengan menjelaskan sebab. Surah apa? Ada surah nanti. Kita akan belajar nanti. Ini surah apa? Surah yang li'ilafi Quraisy. Kerana kebiasaan orang-orang Quraisy. Allah menjelaskan sebab. Okey, jadi petang-petang ni kan, jadi saya tak nak teruslah masuk kepada tajuk ayat. Kita selit-selitlah sikit dengan maklumat ini. Okey, jadi surah Al-Zalzalah, surah yang mana? Surah yang mula dengan kaedah yang ke-6 ni. Okey, ada 7 surah. Nak tahu kawan-kawan dia yang lain yang mula dengan syarat? Kat nota tu ada. Surah Waqi'ah. Mula dengan apa? Idza waqa'atil waqi'ah. Ada juga surah Al-Munafiqun. Ada juga surah Takwir. Surah Takwir bunyinya macam mana? Idza syamsu kuwirat. Surah Infitar. Idza sama'u fatarat. Mula dengan idza kan? Al-insyiqaq. Idza syams apa seliput ayat dia. Tapi zalzalah termasuk an-nasr. Idza sama'un syaqqat. Betul, jazakillah. Idza sama'un syaqqat. Tapi surah An-Nasr mula dengan apa?
Idza jaa nasrullahi wal fath. Sebab tu idza, apabila telah datangnya pertolongan Allah. Jadi kalau guna idza, benda itu pasti akan berlaku. So inilah 7 surah yang depannya mula dengan idza, idza. Okay? Sekadar maklumat selingan pada petang ini. Sebab saya tak kongsikan lagi maklumat ni pada surah-surah lazim. Tapi saya sekadar buat selingan lah pada petang ni. Okey, sekarang sebelum kita tengok gambar ni, kita pergi pada huraian ayat ni, gegaran. Okey, tengok nota satu lagi. Nota yang word. Okey. Apa kata para ulama tafsir tentang digoncangkan bumi ni? Okey, Al-Imam Asy-Syamqiti dalam tafsir Adwa'ul Bayan, dia kata apabila Allah sebut zalzalah pada ayat ini, ia bermakna goncangan yang berlaku dengan dahsyat dan cepat. Goncangan yang sangat dahsyat, macam kita sebut tadilah kan. Pengulangan perkataan daldalah tadi tu menunjukkan goncangan yang sebenar-benar goncangan. Dan dia berlaku dengan cepat. Lepas tu kalau menurut dalam tafsir Al-Jalalain, dikatakan bahawa digoncangkan dengan sangat keras untuk mendatangkan hari kiamat. Digoncangkan dengan sangat keras tu maknanya apa? Goncang dengan sebenar-benar goncangan. Kenapa ia digoncangkan? Untuk menandakan datangnya hari kiamat. Jadi untuk lebih menakutkan lagi kepada kita semua, nak melihat betapa besarnya goncangan tersebut, maka kita rujuk dalam suratul Hajj ayat yang pertama. Dalam surah Hajj ayat yang pertama, Allah ada menyebut tentang perkataan zalzalah. Tengok dekat sini jumpa tak perkataan zalzalah? Ada pada ayat pertama ni perkataan zalzalah kat sini. Zalzalah. Tapi Allah letak dalam surah Al-Hajj. Kenapa? Surah Hajj, surah haji. Kenapa awal-awal surah haji dimulakan dengan hari kiamat? Ini kita pernah cerita dah. Kenapa goncangan hari kiamat ayat pertama pula tu? Duduk pula dekat surah haji. Apa kaitan ibadat haji dengan goncangan hari kiamat? Kerana diulas oleh para ulama, munasabahnya, relevan dia adalah kerana haji ini ia sudah menggambarkan seperti kita ini berkumpul beramai-ramai di padang mahsyar. Kalau kita nak ada gambaran hari kiamat tu berkumpul macam mana, kita boleh tengok paling nampak sekali semua manusia, tak kira negara apa, negara kaya ke, negara maju ke, negara yang sedang membangun macam negara kita ke, tak tahu sampai bila dia nak maju, kan sedang membangun, sedang nak maju, kan. Negara kelas 1 ke, kelas 2 ke, kau negara besar dunia ke, tak besar dunia ke, semua pergi berkumpul di satu tempat. Kan? Ibadat haji ni dah memberi gambaran tentang hari kiamat. Bersesak-sesak. Betul tak? Kan? Semua orang niat dia sama. Semua orang menghadap Kaabah yang sama. Semua orang buat ibadat yang semua kena ikut rukun yang sama. Betul tak? Tak ada orang dia berbeza ibadat haji. Menunjukkan apa? Di hari akhirat ni, kita semua akan menumpu kepada Allah. Kita semua akan ikut SOP Allah Ta'ala. Kita semua akan sama saja di hari akhirat. Kan? Tak ada istilah orang kaya, orang miskin, tak ada istilah engkau ada jawatan, tak jawatan. Datang di hari akhirat, engkau sebagai hamba Allah yang sama saja. Macam ibadat haji lah. Semua orang akan pakai kain putih yang sama. Tak boleh berjahit kalau bagi lelaki, betul tak? Kalau masa hidup dekat dunia, mungkin baju kita berbeza-beza harganya. Betul tak?
berbeza-beza pada benang sulaman dia. Tapi di hari akhirat enggak begitu. Itulah di antara jawapan kenapa surah Haji, ayat yang awal, bukan ayat 1 je, dia ada ayat 2, ayat 3 sebagainya, dimulakan dengan hari kiamat. Ada maklum hari kiamat, itu jawapan dia. Okay, tapi kita nak tengok tentang erti kata goncangan di hari akhirat itu, kita boleh rujuk ayat 1 Zalzalah. Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Allah kata, wahai umat manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Inna zalzalah. Sesungguhnya gegaran. Gegaran tu goncangan lah. As-sa'ah. Sa'ah ni adalah nama bagi hari kiamat. Hari kiamat lah tu, sa'ah tu. Hari kiamat tu apa dia? Berlakunya gegaran zalzalah. Gegar dia macam mana? Tuhan kata, syai'un adalah suatu. Suatu yang apa? Azim. Perkara apa? Perkara yang amat besar. Bayangkan, Allah menamakan zalzalatas sa'ah, gegaran hari kiamat, goncangan hari kiamat tu, dia adalah sesuatu yang azim. Azim ni benda yang agung. Macam kita bertasbih kan, Subhana rabbiyal azim. Lepas tu kalau kita nak kata agung, azim, azim. Dalam surah Az-Zalzalah ayat 1, Allah bagi tahu kepada kita benda yang pasti akan berlaku nanti pada ardu, pada bumi ini, berlakunya goncangan yang sebenar-benar goncangan. Kemudian kita ambil tema yang sama dalam surah Al-Hajj ayat pertama ni, kita dapat maklumat tambahan. Goncangan itu Allah sifatkan dia syai'un azim. Perkara yang amat besar, amat agung. Okey, jelas saudara perempuan. Maknanya Allah Ta'ala meletakkan tentang zalzalah tu sesuatu perkara yang agung. Maknanya penghujung dunia tu nanti akan ada satu masa perkara itu sangat agung. Iaitu apa? Goncangan hari kiamat. Okey, kita dapatkan maklumat ni. Jom kita tengok lagi perincian dia. Bila idza zulzilatil ardu akan berlaku. Bila gegaran tu akan berlaku. Okey, kalau kita merujuk dalam tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menukilkan. Sebab tu dia kata ada yang memberikan pendapat. Dia kata gegaran ini, goncangan ini terjadi di akhir umur dunia dan di awal peristiwa hari kiamat. Seperti kita sebutkan tadi ini. Jadi dunia ni sudah semakin tua. Macam mana kita kata dunia ni semakin tua? Sebab apa kita kata macam tu? Dunia ni sebenarnya dah nak sampai pada hujungnya. Tapi belum sampai lagi lah. Sebab apa? Tapi dia dah makin tua. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita belajar tanda-tanda hari kiamat, InsyaAllah kita nantikan ada satu program khas. Kita nak belajar tentang 10 tanda besar kiamat. Tengah dirancang. Okey. Kita belajar sebenarnya hari kiamat ni, tanda kiamat ni nak berlaku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus jadi nabi, itulah di antara tanda kiamat nak berlaku. Siapa pernah belajar tanda-tanda kiamat dalam hadis Nabi, Nabi pernah cakap. Nabi kata, aku dibangkitkan dengan hari kiamat seperti 2 jari ini. Maknanya, Nabi kata, Nabi dibangkitkan jadi Rasul sebenarnya sudah menunjukkan kiamat itu dekat. Nabi kata, aku dengan hari kiamat ni seperti 2 jari. Sebab tu, kalau kita kira, kita dah 1440
43 Hijrah. Nabi kata, aku dibangkitkan. Itu yang keluar tanda-tanda kecil. Ada tanda kecil yang dah berlaku, tak berlaku lagi. Ada yang sedang berlaku, tapi tanda besar belum lagi. Tanda besar belum lagi. Tetapi umur dunia ni sudahlah kepada penghujungnya. Kan? Sebab apa yang Nabi sebut tu satu persatu sudah muncul. Nanti kita akan belajar kejap lagi pada gambar yang bangunan tinggi-tinggi tu. Nanti kita nak kaitkan dengan umur dunia. Okey. Apa kata Qurtubi pula? Al-Imam Qurtubi rahimahullah. Okey, Al-Imam Qurtubi, beliau membawa pendapat mengatakan ada yang berkata gegaran ini telah dikenal pasti sebagai salah satu tanda berlakunya kiamat yang akan terjadi yang akan terjadi semasa di dunia sebelum berlakunya hari kiamat. Maknanya Imam Qurtubi kata apa? Maknanya hari kiamat ni, kenapa dia kata sebelum berlaku kiamat? Dia begini. Kiamat yang sebenar-benarnya bermula timing dia tu, masa dikatakan kiamat sebenar-benarnya itu, sebenarnya kalau dah berlaku kebangkitan dari kubur. Itu sebenarnya. Maksudnya, yang dikatakan kiamat sebenar-benarnya kan adalah pada kebangkitan daripada kubur. Tapi goncangan bumi ni dia dikaitkan dengan kiamat. Tetapi dia belumlah lagi kiamat yang sebenar-benarnya. Sebab kiamat yang betul dipanggilkan kiamat tu bermula daripada bangkit daripada kubur. Mulalah hari kiamat sebenar-benarnya. Tapi permulaan nak jadinya kiamat ni antaranya daripada goncangan bumi tersebut. Okey, jadi kita tengok satu lagi tafsir yang diulas oleh Dr. Muhammad Mahmud Hijazi. Dia kata apa? Ketika Allah ingin menamatkan usia dunia dan berlakunya kiamat, Allah akan mengeluarkan arahan kepada bumi, lalu bumi akan bergoncang dan bergegar dengan kuat, bukan seperti gempa dan gegaran yang biasa. Ini telah kita sebut tadi tu. Jelas tuan-puan ya? Faham kan? Okey. Jelas-jelas. Okey. Untuk menghayati lagi tentang kita rasa macam kita nak bagi tambah lagi perasaan dalam jiwa kita, iman kita ni kan. Macam manalah nak membayangkan kalaulah bumi ini akan diguncang dengan sekuat-kuatnya kan. Nak tahu bukan gegaran biasa, maka elok kita tengok gambar dan fakta ini. Tengok, nampak tak gambar ni? Nampak tak gambar ni? Tuan-tuan? Nampak ke tak nampak? Nampak. Nampak. Okey, nampak KLCC, nampak Menara Petronas. Nampak. Nampak. Nampak ni Merdeka ni. Kan? Okey, begini. Kenapa? Okey, masuk ke sini. Okey, yang ni mungkin fakta lama lah, statistik yang lama, wallahu taala alam. Saya sempat okey. Kalau kita tengok dalam ni, mana bangunan yang paling tinggi sekali? Kan sekarang orang mengejar siapa bangunan paling tinggi. Antaranya Burjul Khalifah kan? Kita tengok dekat sini kan? Burjul Khalifah ni di negara orang Asia ke? Khalifah ni Arab ke? Melayu ke apa? Burjul Khalifah ni di mana ni? Arab, Dubai. Islam. Dia di Arab. Okey. Itu fakta dia. Okey, betul. Nanti kita nak kaitkan dengan guncangan. Kejap lagi kita dapat. Okey, di negara Arab. Masya Allah. Siapa pernah naik kat sini? Siapa pernah naik? Tak pernah naik kan? Okey, tak apa. Malaysia duk bertanding lah ni. Nak buat ni. Oh ni. Menara Merdeka ni. Ni Shanghai Tower. Okey. Semua duk kejar. Siapa paling tinggi? Kan? Okey. Agak-agak kan, menara nak buat tinggi-tinggi ni agak-agak pasak dia macam mana. Kan nak piling dia dalam bumi tu agak-agak dia macam mana. Kan? Ni nak Burj Khalifah tengok pada bawah sampai atas ni.
So agak-agak dia tembuk, apa istilah, saya tak tahulah, saya bukan orang kontraktor kan. Kan kita tengok kan kadang orang buat bangunan kan, dia tembuk, dia tanam besi kat dalam, agak-agak macam mana nak bagi dia tegak kan. Betul tak kan? Orang duk kejar sangat benda yang tinggi-tinggi ni. Dekat negara Arab kan. Okey, jom. Sebelum kita pergi tengok yang ni, mari kita tengok hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Okey, ni maklumat akhir zaman. Okey, begini. Hadis ni, hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Okey, hadis ni sebenarnya, kalau tuan-tuan nak rujuk, tuan-tuan boleh rujuk dalam hadis kedua dalam kitab hadis 40 An-Nawawi. Ini hadis yang kedua. Hadis ni sebenarnya hadis yang hujung sekali ketika malaikat Jibril bertanya tentang kiamat ni tanda dia apa. Dia tanya pada Nabi SAW. Lalu Nabi pun bagi jawapan. Nak tahu tanda kiamat tu apa? Sebab Nabi tak tahu bila kiamat berlaku. Tapi Allah bagi tahu kepada Nabi tanda kiamat tu akan berlaku bila. Maka Nabi sebutkan, ini jawapannya. Nabi sebut dalam hadis dia, sabda Nabi SAW, wa anna taral hufatal uratal alata. Nabi kata, dan jika kamu nampak, kamu melihat orang yang sebelum itu dia tidak memakai kasut, dia tidak berpakaian, ri'a asyai, mereka itu miskin dan mereka itu kerjanya mengembala kambing. Maknanya Nabi kata, Nabi jawab soalan, Nabi kata kalau kamu nak tahu tanda kiamat tu apa, kan bila kiamat tu berlaku tandanya, nanti akan sampai satu masa kamu akan tengok manusia ni dia dulu miskin, tak beralas kaki, dia mengembala kambing-kambing, tetapi apa jadi pada mereka? Yatatawaluna fil bunyan. Kemudian mereka berlumba-lumba meninggikan bangunan. Nabi bagi isyarat, Nabi bagi tahu, ada orang ni pada mula-mula dulu dia ni miskin, tak berpakaian, menggembala kambing. Tiba-tiba sampai satu masa mereka ni sudah berlumba-lumba meninggikan bangunan. Hadis ni hadis sahih. Tapi dekat hadis ni, siapa dia yang dia dulu susah, tak berpakaian, miskin, mengembala kambing ni? Kita tengok dalam hadis lain. Hadis riwayat Ahmad, kategori Hasan hadis ini, Nabi bagi jawapan. Ada orang tanya kepada Nabi. Seperti mana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, wa man ashabu syai wal hufatul ji'a al-alatu, dia kata, ya Rasulullah, siapa dia para penggembala kambing, orang yang berkaki ayam dalam keadaan lapar dan miskin tu? Tiba-tiba dia meninggikan bangunan. Nabi kata apa? Orang tu siapa? Nabi kata al-arabu. Nabi kata orang Arab. Betul tak? Orang Arab dulu, mereka ni kan tidak terkenal, bukan negara yang kaya dulu. Nabi sebut dia dulu. Betul tak? Menjadi penggembala kambing. Sekarang, ada tak negara Arab yang berlumba-lumba meninggikan bangunan? Seperti yang kita tengok gambar tadi ni. Ini negara apa ni? Yang buat yang berlumba-lumba nak lawan lagi ni? Arab. Bukankah ini negara Arab yang membelanjakan untuk dia buat? Buat bangunan tinggi, tidaklah kita kata masuk kepada dosa ke apa. Tak, benda harus kan nak buat tinggi-tinggi bangunan. Lagi duit, buatlah bagi manfaat. Tetapi apabila adanya benda macam ni, kan, menunjukkan kiamat itu sudah dekat. Bukan saya kata, Nabi SAW yang kata dalam hadis yang sahih dan hadis hasan riwayat Imam Ahmad. Okey, jelas kan? Tetapi kita nak tengok pada ayat ni, kan,
Jom kita tengok agak-agaklah ni. Yang belanja saya tak tahu berapa banyak dia guna duit ni. Kalau bagi dekat orang miskin, ya Allah. Banyak lagi negara dekat orang miskin. Tapi nanti apabila sampai kepada penghujung dunia, dah dekat hujung dunia, bina bangunan tinggi-tinggi macam ni pun sebenarnya boleh dikaitkan dengan tanda kiamat. Maka apa yang berlaku kepada bangunan mewah seperti ini kalau berlakunya hari kiamat? Kita tak tahulah jawapan dia sebab Allah Ta'ala hanya bagi tahu zulzilatil ardu zilzalaha kan. Jadi untuk kita nak dapat rasa, nak dapat membayangkan dia, maka kita tengok sejarah gempa bumi yang terkuat yang pernah berlaku dekat dunia ni. Ini bukan saya buat cerita. Ini memang dalam fakta. Kenapa kita nak buat gempa bumi ni? Sebab goncangan bumi dia waktu dunia ni hujung dia tu, dah penghujung dunia tu, dia akan berlaku goncangan yang terlalu kuat. Kan? Tak sama macam gempa bumi dekat dunia. Jadi untuk bagi kita lebih dapat pemahaman lagi kan, nak bagi ada hari itu hari yang sangat agung tadi, nak faham perkataan agung tadi, mari kita tengok gempa bumi yang Allah buat masa dunia ni masih lagi ada. Kita tengok statistik 5 gempa bumi. Okey, mungkin kita dah pernah ikuti pengisian ini waktu kita buat tajuk alam akhirat dulu. Anggap dia sebagai permulanan, pengukuhan. Okey, kita pergi yang nombor 5 dulu. Okey, ini berlaku pada tahun 1952. Berlaku di Rusia ketika itu. Kekuatan gempa bumi tu, dia punya skala dia tu, magnitud dia 9.0. Ini 5 yang terkuat gempa bumi pernah berlaku. Kita bacalah sejarah. Berapa banyak kerugian nyawa. Okey. Kita pergi yang keempat. Kita pergi yang daripada yang kuat kepada lebih kuat. Okey. Ini berlaku di Jepun dulu. Berdekatan dengan Lautan Pasifik pada tahun 2011. Magnitude dia, kekuatan dia adalah pada 9.1. Okay. Yang ketiga, ia pernah berlaku di Lautan Hindi dekat Sumatera pada tahun 2004, 26 Disember. Dan dia kaitkan juga dengan tsunami dan sebagainya itu. Dia magnitude dia 9.1. Lepas tu, yang kedua, pernah berlaku di United States pada tahun 1964 dengan kekuatan gegaran itu, magnitude dia 9.2. Dan kita tengok yang nombor 1, yang paling kuat setakat yang saya jumpa dan bacaan lah, wallahualam, mungkin ada lagi, wallahu ta'ala alam. Kalau saya salah, tolong betulkan. Okey. Pernah berlaku pada tahun 1960 pada kekuatan 9.5. Setakat ni paling kuat 9.5. Kedua kuat 9.2. So agak-agak nanti kalau datang idza zulzilatil ardu zilzalaha, agak-agak berapa skala magnitud dia? Kita baca maklumat ni apa yang berlaku, kerugian, kebinasaan, nyawa dan sebagainya kan. Ini Allah Ta'ala hantar tentera angin, hantar tentera bumi dia saja. Belum lagi sebenar-benar zalzalah. Jadi bagaimana kalau idza zulzilatil ardu zilzalaha? Ada bertanya, masuk goncang tu bencana alam ke Ustaz macam gempa bumi? Iyalah. Bencana alam lah tu. Tapi bukan bencana alam yang seperti yang kita duduk tengok gambar dan kita tahu fakta ni. Dia lebih lagi. Sebab dalam surah Zalzalah, kita cuma baca tentang goncangan gempa bumi. Tapi kalau kita baca surah lain, matahari digulung,
lautan dipanaskan. Dia ada banyaklah, tapi dekat surah Zalzalah ni dia fokus pasal gempa bumi. Maknanya dalam banyak-banyak bencana alam, permulaan hari akhirat itulah bencana alam yang paling dahsyat sekali. Sebab apa? Sebab alam ni hancur. Okey? Jadi kita pergi kepada ayat yang kedua. Okey, habislah tentang maklumat bagi ayat yang pertama. Kan? Sangat kita takut kan? Menggoncangkan hati kita sebenarnya. Kalau alam ini akan binasa, macam mana dengan kita? Betul tak? Kalau alam yang Allah Ta'ala cipta yang besar seperti ini pun, bumi ini pun boleh bergoncang, bagaimana dengan kita yang kecil, yang kerdil, yang menumpang di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kita teruskan dengan ayat yang kedua. Okey. Ayat yang kedua menyebutkan tentang dia ayat kedua ni sebenarnya ayat kedua ni sebenarnya ia dah masuk kepada hari kiamat yang sebenar dari sudut nak menghidupkan orang mati. Tapi kita baca dulu, tapi kita lihat dulu pada ayat yang kedua ni. Ayat kedua ni Allah Ta'ala menyebut ada kali kedua perkataan al-ardu. Allah kata wa akhrajati, dan telah mengeluarkan apa? Al-ardu, bumi. Kalau tadi sifat pertama bumi goncang dengan sekuat-kuat goncangan. Tapi pada ayat yang kedua Allah Ta'ala sebut berlaku apa pada bumi tu? Wa akhrajat. Dia bumi tu akan mengeluarkan. Keluarkan apa? Afqalaha. Beban beratnya. Afqal ni perkataan saqal, iaitu berat. Bebannya. Kalau tengok dalam terjemahan, kita jumpa dalam Quran terjemahan, dia terjemahkan segala isinya. Segala isinya. Sebab tu saya terjemahkan ni dulu supaya tuan-tuan dapat hayati perkataan afqal ni. Asqal ni sebenarnya, ia sebenarnya merujuk kepada bumi ni, dia ada menanggung beban dalam perut dia. Beban tu berat. Sebab tu dia panggil afqal. Sebab tu saya suka terjemah macam ni, sebab kalau kita baca pada terjemahan yang bentuk macam ni. Kan? Kita tengok nota tu kan? Kalau kita tengok dekat sini, pada nota yang word tu, kita akan terjemah apa? Dia akan mengeluarkan segala isinya. Betul lah, asqalaha ni memang maksud dia keluarkan apa? Asqalaha, segala isinya. Cuma dia akan hilang macam dia kurang penghayatan, sebab kita cuma tahu ayat dia macam bumi tu keluarkan segala isinya. Tapi kita nak tahu isi dia dalam perut bumi tu, Allah gambarkan dia tanggung dalam perut dia tu. Dalam perut isi bumi tu, macam mana yang dia tanggung dia. Kalau kita baca ayat, dia dah keluarkan. Betul tak? Segala isinya. Okey. Kenapa dia keluarkan segala isinya? Jadi kita nak tahu. Selama ini, sebab bumi ni belum lagi binasa. Betul kan? Belum sampai lagi goncangan dia. Tapi sekarang ini, bumi yang kita pijak ni sebenarnya, dia sedang menanggung apa? Sebenarnya, bumi kita ini, dia sedang menanggung apa? Dia sedang menanggung ni. Dia ada beban berat dia ni. Dia ada beban berat dia. Sebab tu asqal ni, maksudnya dia sedang menanggung beban berat.
dalam isi perut dia. Kan berbeza. Maknanya kita lebih ada penghayatan nak rasa bumi ni kita pijak dia. Tapi sebenarnya dalam perut bumi ni sebenarnya dia ada menanggung, dia macam orang mengandung kan, dia rasa berat anak yang dia bawa dalam perut dia. Jadi bumi ni dia ada simpan dalam perut dia tu, dia rasa berat, sangat berat. Dia tak boleh keluarkan lagi. Sebab apa? Sebab belum masanya lagi. Masanya tu akan sampai apabila zulzilatil ardu. Beban berat dia. Ini sebenarnya terjemahan dia. Tapi kalau kita terjemahannya semata macam ni, mungkin orang tak faham beban berat dia, apa yang berat dia. Maksudnya ketika mana zulzilatil ardu, dia akan keluarkan yang selama ini dia menanggung beban berat dia. Bumi ni dia ikut je Allah Ta'ala kata apa. Allah Ta'ala kata sumbat, dia akan sumbat lah. Dia tak bising, dia tak cakap apa-apa. Lepas ni kita akan jumpa bumi tu bercakap. Tapi kita akan belajar kemudian. Tapi sebelum Izazul tu, dia duduk diam je lah. Bumi tu diam je. Dia menanggung beban, simpan, sumbat orang mati dalam tu kan, simpan di bumi ni. Bumi ni dia ada isi dia. Lepas tu dia panggil beban berat. Tapi beban berat dia akan terkeluar semua apabila zulzilatil ardu. Itulah yang kita nak ambil pemahamannya. Okey, mari kita tengok ulasan para ulama tafsir. Okey, kita nak cari apa makna beban berat dia tu. Okey, dia keluarkan apa? Dalam ayat ni hanya mengatakan dia mengeluarkan isinya. Betul tak kan? Tapi kita nak tahu apa makna asqalaha. Okey. Kalau kita rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan bumi ini akan melemparkan, maknanya dia akan mengeluarkan dari isi perutnya yang terdiri daripada mayat-mayat. Kan bumi ni kan orang mati tanamnya kat mana? Tanamnya di bumi. Dalam perut bumi tu. So perut bumi tu apabila dimasukkan mayat-mayat, tapi mayat tu tak boleh keluarkan lagi. Tak boleh dibelah lagi perut dia. Sebab apa? Sebab belum lagi idza zulzilati. Tapi benda tu pasti akan berlaku. Sebab tu kita sebut idza tadi. Maknanya kalaulah digoncangkan bumi ni, ketika mana kiamat tu nak akan berlaku, dia akan keluarkan mayat-mayat daripada perutnya. Rupa-rupanya mayat-mayat ini juga disebut dengan istilah afqalaha, yang memberatkan isi kandungan perut bumi itu. Lepas tu dalam kitab Tafsir Al-Jalalain menafsirkan ayat 2 tadi, afqalaha itu dia kata dia akan keluarkan bukan sekadar orang yang mati, tapi dia kata dia akan mengeluarkan benda-benda yang tersimpan di dalam perutnya. Tapi kita tak dapat maklumat lagi. Apa benda-benda yang tersimpan dalam perut dia tu? Okey, dalam bumi ni, kalau kita belajar kan, kita belajar sumber apa? Sumber alam kan? Okey. Dekat perut bumi ni sekarang orang kejar apa? Kalau kita tahu sekarang ni. Orang duk korek apa? Orang tembuk kat perut bumi ni. Orang mencari emas, betul tak? Orang mencari minyak, orang mencari emas. Sampai terpaksa bahayalah janji jumpa emas. Jadi jumpa biji. Betul kan? Orang cari. Kan? Cari kat perut bumi. Ya, itulah dimasukkan. Selagi dunia ni ada pulun, cari, manfaatkan dia. Tetapi apabila berlakunya goncangan hari akhirat, benda-benda itu dia akan terkeluar sendiri. Terkeluar sendiri itu maksudnya di bawah perintah Allah Ta'ala lah. Kan, kita tengok ada tak hadis yang mengukuhkan maklumat ni.
Okey, rupanya Nabi SAW ada menerangkan kepada kita dalam hadis riwayat Muslim. Nabi jelaskan kepada kita antara contoh apa beban berat bumi itu. Okay, Nabi SAW bersabda, taqiyul ardu afladha kibadiha amthala ufwani minal dhahabi wal fiddah. Bumi akan memuntahkan bahagian-bahagian yang terdapat dalam perutnya yang besar itu seperti tiang-tiang yang diperbuat dari emas dan perak. Kita bayangkan, sekarang orang cari emas kan, jumpa kecil je. Kadang-kadang lebih kecil daripada jari kita. Tetapi di hari akhirat, emas tu dia akan keluar, nak tahu sebesar apa? Sebesar tiang-tiang. Sebesar tiang-tiang emas tu akan keluar dan perak tu akan keluar. Tapi pada waktu tu, orang ambil tak emas itu walaupun nampak besar seperti tiang kalau dia keluar. Nabi kata, lalu seorang pembunuh akan datang seraya mengatakan, aku telah membunuh. Kemudian datang seorang pemutus silaturrahim. Dia kata, aku telah memutuskan silaturrahim. Datang pula seorang pencuri. Dia kata, aku bukan mengenal hal ini, aku telah memotong tanganku. Faham tak hadis dia maksud apa? Maksudnya macam ni. Masa akhirat tu dia berlaku ketika mana bumi ni dia keluarkan mayat-mayat, ketika kalau dia keluarkan emas-emas sebesar perak, orang dah tak peduli dah. Nabi bagi contoh, siapa manusia yang tak akan ambil pedulilah emas itu walaupun dia nampak sebesar tiang. Siapa dia? Nabi sebut antaranya pembunuh. Kenapa pembunuh? Kenapa Nabi sebut pembunuh? Sebab apa pembunuh? Sebab manusia ni mereka sanggup membunuh disebabkan nak dapatkan emas dan perak. Betul tak? Kita kan tahu cerita baru ni kan. Kan seorang, tengok Malaysia kan. Kan isu emas Ziyad kan. Yang melontar peluru kan. Yang sepatutnya dia dapat emas kan. Olimpik, Paralimpik tu kan. Punya nak kejar emas boleh bising satu dunia. Emas yang menang sukan melontar peluru tu, bukanlah maksud saya memperkecilkan tentang nak usaha dapat emas tu, tak. Tapi emas sukan tu, Allahu Akbar, boleh meletup satu dunia. Punya nak bincang tentang kenapa emas Ziyad itu ditarik, dimenangi oleh pihak Ukraine. Betul tak? Kerana emas ni. Tapi di hari akhirat nanti, kalau ada emas sebesar tiang yang bumi tu bawa keluar, masa tu kalau masa sebelum kiamat, orang sanggup membunuh, punya nak dapatkan emas ni. Nabi kata apa? Mereka meninggalkannya dan tidak mengambil sesuatu pun. Dahsyatnya hari kiamat tu. Lepas tu Nabi bagi contoh lain. Bijak Nabi dalam dia mengungkapkan maklumat ni. Nabi kata kalau ada seorang pemutus silaturahim. Silaturahim tu maksudnya masa dunia ni masih ada, boleh putus hubungan silaturahim kerana bincang pasal emas dan perak. Betul tak? Kan? Adik-beradik boleh bergaduh mengejar emas yang ditinggalkan oleh ibu dan bapa selepas mati contohnya. Kerana harta pusaka berbentuk jongkong emas. Bukan emas apa pun, emas yang ringan je, tapi hanya cincin emas emak yang lama tu boleh berlaku putus silaturahim. Tetapi apabila berlakunya goncangan kiamat, apabila bumi tu dia keluarkan isi kandungan dia, yang dekat dunia dulu orang sanggup putus hubungan adik-beradik,
Tapi ketika dia jumpa emas sebesar tiang, dia akan tinggalkan dan dia tak akan ambil pun. Begitu juga kalau datang seorang pencuri. Kan? Sekarang ni orang sanggup mencuri, macam kita tahu kes baru ni kan. Dekat mana tu? Dekat Puchong ke dekat mana kan. Orang sanggup menggadai nyawa punya nak merompak kedai-kedai emas. Kan? Tetapi di hari akhirat nanti, kalau nampak emas depan mata, kan, kalau dekat dunia dulu terpaksa menjadi pencuri, menjadi perampok, kan, menjadi perompak, punyalah nak cari emas itu. Tapi ketika mana di hari akhirat tu berlaku, kalau jumpa emas sebesar tiang, dia dah memang tak nak ambil dah. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab semua orang memikirkan, aku ni nanti macam mana? Macam mana amal aku? Mereka dah tinggalkan emas dan perak. Macam mana Nabi sebut dalam hadis ni. Dahsyatnya hari kiamat, tuan-tuan bayangkan. Kita gunakan hadis ni sebenarnya kita nak ulas tentang tafsiran ayat tadi. Sebab Nabi kata bumi akan memuntahkan. Jadi dekat sini kita dapat kesimpulan dia apa? Kita dapat kesimpulan dia bahawa bumi dia akan mengeluarkan isi beban perutnya itu, maknanya apa? Yang pertama, emas-emas seperti benda-benda seperti emas dan perak. Begitu juga mayat. Okey, jelas saya membuat. Nampak ya, dua maklumat ni. Okey. Untuk mengukuhkan lagi, kejap. Untuk mengukuhkan lagi ayat yang kedua tu, kita ambil ayat yang lain. Tapi bukan surah Ad-Daldalah. Kita ambil surah yang lain yang temanya sama. Topiknya ada persamaan dengan ayat yang kedua. Kita rujuk dalam surah Al-Insyiqaq ayat 3 hingga ayat 4 surah nombor 84. Tuan-tuan, tuan-tuan dah biasa ikutkan macam mana nak belajar tafsiran ayat. Okey. Salah kaedah yang paling baik, tuan-tuan kena cari mana-mana ayat lain yang bincang isu yang sama, topik yang sama tentang ayat yang kita rujuk. Jadi sebab itu, tuan-tuan selalu jumpa, selalu belajar. Kalau kita ulas ayat tertentu, tapi kita akan belajar juga ayat lain. Sebab apa? Sebab ayat-ayat lain, dia akan mentafsirkan ayat yang sedang kita rujuk. Ada kala dia menambahkan maklumat baru, ada kala dia mengukuhkan lagi pada ayat yang sedang kita baca tadi. Sebab tu kita rujuk dalam surah Al-Insyiqaq. Surah Insyiqaq ni, dia ada tentang bumi. Tapi Allah guna bahasa dia, wa idzal ardu muddat. Allah kata, apabila bumi ini dia jadi rata. Dia jadi rata. Allah Ta'ala, kalau surah Daldalah kata, bumi ini dia akan keluarkan isi perut ni. Okey. Tapi surah Insyiqaq kata, apabila bumi ni jadi rata. Kenapa dia boleh jadi rata? Apa kaitan dia juga? Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan dia akan keluarkan apa yang ada di dalamnya. Okey. Lepas dia dah keluarkan semua di dalamnya, kita belajar tadi keluarkan apa? Keluarkan mayat-mayat. Keluarkan apa lagi? Keluarkan emas, keluarkan perak. So kalau dia dah keluarkan perak tu, apa akan jadi kepadanya? Maka perut bumi itu akan menjadi watakhallat. Dia akan menjadi kosong. Dan bumi tu nanti dia akan jadi rata. Rata tu maksudnya bumi ni dia tak ada lagi tempat yang tinggi, tempat yang rendah, dah tak ada dah. Kalau sekarang kita nak naik Cameron Highland,
kita kena naik bukit tinggi, naik apa pun Highland kan tanah tinggi. Betul tak? Kita nak naik genting Highland, nak naik kena naik tinggi. Betul tak? Nak naik bukit tinggi, naik. Nak pergi Bukit Bendera. Bukit Bendera. Saya sebut tempat-tempat tu sebab saya selalu lalu lalang lah. Sebab duduk kat Bentong kan, rumah mak kat Bentong. Tapi nak balik pun tak boleh. Sebab apa? Sebab dia sepadan negeri. Kan? Bagi rindu sikit nak naik, nak berjalan kan, dah terperap lah. Dah dekat rumah ni kan. Okey, nanti di hari akhirat, waktu bumi tu digoncang, kalau ambil maklumat surah Insyiqaq, nanti dah tak ada dah tanah tinggi macam Canberra Highland, dah tak ada dah tanah tinggi. Tak ada dah genting Highland tu. Tak ada dah yang tinggi-tinggi tu, dah tak ada dah. Kenapa? Kerana dia telah menjadi rata. Kenapa? Hasil kesan daripada bumi itu digoncangkan. Tu yang gunung-gunung pun jadi macam tu. Jadi rata, dia akan jadi datar semua. Tak nampak dah bangunan-bangunan yang kita nampak. Kalau sekarang kita terhalang pandangan kita kan. Kenapa terhalang? Sebab kita dihalang oleh bangunan yang tinggi-tinggi. Kan, dihalang oleh Menara Tower kan. Kita tengok kan, dihalang dengan Burj Khalifah, tak nampak sebab bangunan itu telah halang pandangan kita. Tetapi apabila di hari akhirat tak ada dah. Mata kita tidak akan ada yang halang. Sebab apa? Sebab bumi itu sudah diratakan. Lepas tu isi perut bumi itu sudah menjadi kosong. Jadi, kenapa jadi kosong? Sebab dia telah keluarkan bebanan isi-isinya. Okey. Ayat ni, saya letakkan pentafsiran Ibnu Kathir untuk kuatkan makna ayat ni. Ibnu Kathir kata apa? Kenapa bumi tu nanti menjadi kosong? Dia kata, maksudnya mengeluarkan mayat-mayat yang berada di dalam perut itu sehingga bumi itu benar-benar menjadi kosong. Ini adalah pendapat para ulama salafus soleh di kalangan para tabi'in. Jadi kita dapat dua surah, kita guna dua ayat, walaupun surah Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq ayat 3 dengan 4 mengukuhkan lagi ayat kedua surah Zalzalah. Surah Zalzalah itu juga mengukuhkan maklumat, memberikan maklumat tambahan bagi ayat 3 dan 4 surah Al-Insyiqaq. Sebab dalam surah Zalzalah tak ada perkataan bumi jadi rata. Cuma kata bumi tu mengeluarkan isi-isi dia. Lepas tu surah Insyiqaq kata bumi tu lepas keluar dia jadi kosong. Kan nampak tak betapa pentingnya mencari ayat-ayat yang tema dia sama. Ada kaitan dengan tema tentang goncangan tadi, kita akan dapat maklumat tambahan. Okey. Selesai? Okey. Faham ya? Ada azan. Azan agak awal juga sekarang kan? 4:17. Okay. InsyaAllah kita berhenti 4:30. InsyaAllah kita sempat lagi untuk tak lewat sangat kita solat kan. Dalam 10 minit kita lewatkan. Okey. Kita terus ke ayat nombor 3 ya. Okey, sambil-sambil tu ada pertanyaan apa-apa tak? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nak tanya lah Ustaz, kan sekarang ni kan macam viral kan yang pasal yang Sungai Fusat tu, yang apa air dia nak mengering kan. Lepas tu nanti ada keluar gunung emas ya Ustaz. Ada dalil ke Ustaz? Apa-apa? Semula. Kan ada sekarang ni tengah viral mengenai yang air apa Sungai Fusat. Nanti bila dah kering air tu dia keluarkan gunung emas. Ada dalil tak Ustaz yang mengatakan nak kiamat itu? Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau kita tengok pada hadis tadi, dia umum lah. Bumi tu akan keluarkan isi kandungan dia. Adakah itu termasuk daripadanya? Wallahu ta'ala alam.
Saya tak dapat cari spesifik. Apa dia panggil? Gunung apa? Ustaz, ada sungai apa? Sungai Fustat ke apa? Tak saja ada tengok kat Sungai. YouTube kan? Sungai Ha. Sungai. Wallahu a'lam. Sebab yang ni wallahu a'lam. Tapi kalau kita baca pada hadis-hadis yang sahih dan ayat Quran, lautan ini Allah akan panaskan. Tapi Quran tak ceritalah, hadis tak ceritalah sungai tu nanti dia akan keluar apa. Setakat dapatan saya, mungkin ada tapi saya tak jumpa, wallahu alam. Nanti waktu kiamat tu berlaku, laut-laut itu dia dipanaskan. Wal biharu fujirat. Wal bahru masjur. Dia akan dipanaskan. Cuma dia tak ceritalah nanti dekat sungai tu keluar ikan-ikan ke. Cuma dia bagi tahu laut-laut ni dipanas. Pasal sungai-sungai tertentu tu Allahu ta'ala alam. Saya tak ni. Kalau puan ada sumber rujukan dia, nanti tolong kongsikan. Nanti kita, kalau dia hadis, kita akan semak nanti status hadis tersebut. Sumbernya di mana ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, ada pertanyaan lain? Sebelum kita teruskan pada ayat yang ketiga. Ada? Okey, tak ada. Tak ada, Ustaz. Tak ada. Sikit lagi. Okey, kita habiskan ayat 3 lah. Okey, ayat ketiga Allah Ta'ala menceritakan kepada kita pada hari kiamat itu, kita kena ayat 3 ni, kita kena fahami ayat 1 dan 2. Maknanya ayat 1 cerita tentang bumi telah digoncangkan. Okey. Ayat kedua kata bumi ni dia akan mengeluarkan isi perutnya. Okey. Ayat ketiga ni, setelah dua perkara itu berlaku, ayat ketiga mengatakan waqalal insanu malaha, dan telah berkata insan, iaitu manusia, malaha, apa yang padanya. Apa yang padanya tu maksudnya apa dah jadi ni. Malaha ni maknanya persoalan pada apa yang telah berlaku pada bumi ni. Itulah maksud pada malaha. Apa yang sudah terjadi, ha tu sebenarnya ganti nama bagi bumi tu. Kan sebelum ni bumi digoncangkan. Lepas tu bumi mengeluarkan bebanan isinya. Lepas tu pada ketika itu ada manusia, dia berkata, dia mengucapkan malaha, apa yang dah berlaku kepada bumi ni. Sebab apa? Sebab dia nampak bumi ni tak macam dia hidup dulu. Kan? Ayat 3 ni sebenarnya manusia dah hidup semula. Sebab tadi kan dia telah keluar daripada mayat. Dia keluar daripada mayat, kan dah keluar. Lepas tu sebenarnya mereka hiduplah. Okey, jadi ada manusia ni bertanya, dia terkejut tengok. Kenapa bumi ni jadi datar? Mana tak nampak dah bangunan-bangunan. Dia nampak dah berubah keadaan dia. Maka ada manusia yang dia kata, malaha, malaha, apa dah jadi ni? Okey, kita nak cari jawapan. Manusia dekat sini, siapa dia yang kaget tu? Yang dia berkata malaha. Siapa dia manusia di sini? Okey. Jika kita merujuk kepada tafsir Al-Jalalain, bahkan banyak kitab tafsir lain pun mengatakan bahawasanya manusia di situ waqalal insan, dan telah berkata insan. Insan tu siapa? Al-kafiru bil ba'thi. Dia merujuk kepada manusia yang dia kufur terhadap hari kebangkitan. Maknanya dalam kitab tafsir Jalalain mengatakan manusia yang Allah maksudkan pada ayat ni
bukan semua manusia. Manusia kat sini adalah manusia yang masa hidup dekat dunia, dia tak percaya. Dia tidak meyakini bahawa nanti manusia akan hidup semula, dunia ni akan binasa, akan berubah. Dia tak percaya. Maka apabila benda itu berlaku, dia hidup semula, dia nampak bumi ni dah berbeza, itu yang dia tanya. Malah apa yang telah berlaku padanya ni? Okey, jadi manusia ni bukan semua manusia. Tapi ia merujuk dalam tafsir jalan lain, bahkan dalam tafsir lain mengatakan merujuk kepada spesifik manusia yang mengingkari akan keadaan hari itu. Maka apabila mereka tak percaya, tiba-tiba apa yang mereka tak percaya tu, ia benar-benar terjadi. Maknanya manusia kat situ adalah manusia yang kafir. Manusia yang tak percaya pada hari kebangkitan. Okey. Nak mengukuhkan lagi, ya ke manusia itu sahaja yang akan berkata malaha, maka kita tengok ayat lain. Kita gunakan surah Yasin ayat 51 dan 52 dalam surah Yasin. Okay. Dalam surah Yasin di ayat 51-52 ni, kita tengok pada ayat 51 dulu. Ayat 51, Allah sebut setelah ditiup sangkakala. Okey, apa berlaku? فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ. Lalu mereka segera bangkit keluar dari kubur. Bangkit keluar dari kubur ni, dia ada kaitan tentang bumi-bumi ni, dia keluarkan mayat-mayat tu lah. Dia ada perkaitan. Nanti kita belajar surah Al-Adiyat. Dalam surah Al-Adiyat, lepas surah Zalzalah ni, bumi tu dia akan dibelah. Kita akan belajar nanti. Dia ada keluarkan. Okay. Kita tengok. Okey. Jadi surah Yasin kata, Allah bagi tahu masa tiup sangkakala, maka manusia akan keluar dari kubur masing-masing. Keluar manusia itu dari kubur. Tak kiralah dia beriman ke, dia tak beriman, dia akan keluar daripada kubur. Maknanya hidup keluar daripada kubur. Keluar daripada kubur. Okey, setelah dia keluar dari kubur, akan berlaku peristiwa ayat 52 yang bahagian dekat sini. Sebelum sampai sakta ni, dekat sini ada satu ucapan. Manusia kata apa? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ada manusia berkata, aduhai, celakanya kami. Siapa yang menghidupkan kami ni daripada kubur tempat tidur kami? Maksudnya mereka ayat 52 sampai pada ayat kat sini, ada manusia yang dia tak setuju. Yang dia macam tak percaya. Kan sebelum ni duduk dekat dalam kubur, mati, tiba-tiba bangkit hidup. Itu yang dia kata, siapa yang membangkitkan kami daripada kubur tempat tidur kami ni? Maknanya dia merasa kaget. Dia merasa macam tak percaya. Tiba-tiba kemudian ayat berikutnya ada pula ucapan lain kata, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ada pula manusia lain cakap apa? Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah, dan benarlah berita yang telah disampaikan oleh Rasul-Rasul. Kita nampak macam ada dua skrip yang berbeza. Skrip yang pertama, dia merasa janggal. Dia merasa hairan. Skrip yang kedua, dia setuju. Dia cakap apa? Inilah yang Allah janji dulu ni. Betul lah. Yang berita pasal kiamat yang telah disampaikan dulu oleh Rasul-Rasul. Dan fahamkan ayat ni? Jadi para ulama tafsir, seperti mana Al-Imam Al-Tabari juga menyebutkan,
Skrip yang pertama ni, ini adalah ucapan orang kafir. Skrip yang kedua ni adalah ucapan orang beriman. Sebab apa? Orang beriman, kan kita meyakini kita akan hidup semula nanti. Kita akan hidup semula nanti. Sebab tu dia beriman, dia buat amal, dia bersedia. Jadi apabila dia mati, dia hidup semula, maka orang beriman taklah menjadi kaget dah. Dia tak terperanjat, dia tak terkejut beruk dah. Sebab apa? Sebab dia tahu, oh inilah yang Allah janji dulu. Tapi kalau yang orang yang menolak kiamat, tak percaya kiamat, iya ke? Tiba-tiba berlaku betul. Itu yang dipersoalkan. Jadi, daripada ayat ini, maka para ulama tafsir mengatakan bahawa ayat nombor 3 dalam surah Zalzalah ni, manusia yang bertanya, malaha merujuk kepada orang yang mengingkari hari kebangkitan tersebut. Bukanlah merujuk kepada semua manusia. Sebab orang yang benar-benar beriman ini, dia sudah bersedia. Dia sudah tahu. Sebab kita dah belajar. Sebab Quran dah cerita pada kita. Semua ayat Quran dah cerita pada kita. Kiamat macam mana bentuk dia. Kiamat macam mana bentuknya. Kita apabila dibangkitkan, kita cuma nak tengok dengan depan mata. Sebab kita dah yakin. Berbeza dengan orang yang tak pernah meyakini. Wallahu ta'ala a'lam. Okay. Walaupun ada juga yang mengatakan insan dekat sini semua orang. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Habis dah pada ayat yang ketiga. InsyaAllah nanti kita akan masuk pada ayat yang keempat pada minggu yang berikutnya. Jadi kita berhenti pada ayat yang ketiga, insyaAllah. Pada minggu depan, siri yang kedua, kita akan memasuki ayat yang keempat. Ayat yang keempat ni, kita akan tengok bumi ni, dia buat apa? Dia akan bercakap di hari akhirat. Nanti kita akan kupas. Apa makna bumi ni dia akan bercakap? Macam sekarang ni kita pijak dia. Kita berada di atas dia kan. Sekarang ni mayat-mayat semua disumbat letakkan dalam perut dia. Kan? Kita tak dengar dia bercakap. Kita tak boleh tahu apa yang dia nak cakap. Tapi apabila di akhirat, dia akan bercakap. Dia akan cerita pada Allah. Nak tahu ceritanya apa? Dia cakap tentang apa? Tunggu minggu hadapan. Setia bersama dengan kami pada hari Khamis jam 2:30 petang. Bukan pukul 3 ya. 2:30 petang kita akan menyambung kembali suratul Zalzalah. Moga ada berkat, moga ada manfaat pengisian kita pada petang ini. Kita tengok mana-mana ada soalan. Berat. Oh, Sungai Furat. Okey, kejap saya copy paste dia punya. Sekejap puan ya, saya nak ambil. Saya copy paste yang M-Star ni, nanti saya rujuk kemudian Sebab benda-benda yang akan datang ni, dia kena tengok pada hadis. Nanti saya kasih rujuk Lepas tu bagus kalau tuan-tuan bertanya, kadang-kadang tuan-tuan usul soalan tu kadang-kadang kita pun dapat belajar. Sangat bagus sebenarnya. Okey. Tak semua kita tahu ya sebenarnya. Macam tuan-tuan tanya ni kadang-kadang saya mencari jawapan. Kadang-kadang ya ada. Lepas tu perlu sangat tuan-tuan bertanya. Okey. Tak mestinya untuk saya menjawab soalan. Tapi juga kita boleh berkongsi maklumat. Kejap Okey, ada pertanyaan tak? Ada apa-apa pertambahan maklumat? Boleh juga. Okey. Alhamdulillah, kita dapat setengah. Okey. Kalau tidak ada apa-apa persoalan, pertanyaan pada petang ini,
kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Masih kita akan gunakan nota yang sama. Tidak ada perubahan apa-apa. Jadi sila dapatkan nota di link Telegram yang telah dikongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang minta nota? Sekejap, anda boleh dikongsi notanya. Oh, Cik Afendi ya. Sebenarnya Cik Afendi tak boleh nampak yang chat dekat depan ke? Saya dah letakkan link tu di bahagian chat ruangan chat. Okey. Cik Afendi ada tak? Cik Afendi. Okay, saya dah hantar dekat beliau secara direct. Okey, terima kasih Zandra. Jazakumullahu khairan. Moga Allah memberkati kalian semua dan kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz.